وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat serta berbagai nikmat daripada Allah yang tidak terhitung banyaknya dapat kita hadir pada malam ini dan bertemu kembali pada malam ini untuk kita terus menyambung tadabbur, terjemahan tadabbur dan tadabbur surah Al-Fatihah ayat terakhir. Surah Al-Fatihah ayat yang terakhir di mana kita telah berbincangkan tentang surah ini daripada awal, bermula daripada ta'awuz, iaitu diperintahkan untuk kita ni membaca firman Allah ni, ataupun iaitu bila kita dapat nikmat Allah sebenarnya lagi banyak kita kena mohon perlindungan daripada Allah, mohon perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan. Itu pertama. Sebab tu apabila Allah sebut wa idza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim, bila kamu baca Quran, iaitu Quran ni satu nikmat. Demikian juga bila manusia dapat nikmat, akan ada makhluk yang sentiasa jengkel, iri hati terhadap manusia, lalu dia akan menggelincirkan kita supaya nikmat itu tidak memberi faedah kepada kita. Kerana itu juga nikmat paling besar adalah Quran. Demikianlah Allah menutupi Quran ini. Setelah Quran ini dibaca, penutup surah apa? Al-As. Allah suruh kita berlindung kepada dia. Qul a'udzu birabbin nas, berlindung daripada syaitan yang mana dia akan menggelincirkan hati, was-was manusia itu. Sedangkan Quran petunjuk, nikmat yang besar. Kerana dalam hadis Nabi sebut juga satu hadis, ista'inu ila qada'i hawaijikum bil kitman. Bil kitman. Ista'inu, ni kita boleh ambil kaedah ni. Ista'inu. Jadi kita minta tolong. Jadi untuk menunaikan hajat, ila qada'i itu untuk tunaikan hawaij, hajat-hajat kita. Yang mana kita manusia makhluk yang perlukan banyak sangat hajat, banyak sangat memerlukan apa sajalah. Jadi Nabi cakap apa? Ista'inu, mesti meminta tolong. Sebab apa? Manusia ni lemah. Makhluk Allah yang cipta kita ni amat lemah, tak macam malaikat kan. Jadi untuk kita buat apa yang kita perlu, kita nak dapat capai matlamat untuk beroleh hajat yang kita nak, kita nak tak nak mesti kena minta tolong. Kenapa minta tolong? Sebab apa? Contohnya kita angkat barang, kita pun beri sebahagian barang tu untuk orang lain tolong angkat, jadi apa? Berat tak lain?
menjadi ringan. Demikian juga hajat lebih besar hanya Allah yang boleh tolong. Jadi di sini Nabi perintahkan, bila kita buat sesuatu, mohonlah pertolongan kepada Allah, itu paling besar untuk segala hajat-hajat kamu, dengan kitman. Apa makna kitman? Kitman ni tertutup, kalau boleh rahsia. Ini pertama. Sebab apa? Fa inna likulli dzi nikmatin mahsud. Kerana setiap yang memiliki nikmat itu pasti ada yang akan nikmat itu dicemburui oleh apa saja makhluk. Betul tak? Jadi semua manusia, siapakah makhluk yang mula-mula cemburu dengan nikmat? Siapa? Siapa makhluk yang mula-mula cemburu dengan nikmat? Iblis lah. Nikmat kepada siapa? Adam. Allah nak muliakan Adam ni, nak beri nikmat ke Adam kan? Tengok apa berlaku. Menyebabkan dia terus, selama ni dia taat kat Allah, tiba-tiba satu perintah Allah terus dia tak taat. Kenapa? Kerana apa yang menghalang dia taat? Cemburu. Bila cemburu, dia akan buat jahat. Demikianlah kita ni, bila kita bertambah dekat dengan Quran, jaga-jaga. Sebab apa? Akan ada makhluk lebih tak suka, benci, dia cemburu. Allah nak beri kita nikmat, maka apa? Dalam Quran sebut, fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitanir rajim. Sebab apa? Dia akan gelincirkan dengan apa cara sekalipun. Betul tak? Dia akan halang manusia lagi dekat dengan nikmat, terutamanya Quran ni, petunjuk. Itu nikmat paling besar. Syaitan bertambah kuat pengaruh dia, akan ganggu supaya apa? Jangan baca sajalah, baca saja. Tak boleh nak halang dah baca. Okey, tak apa, tapi baca je. Jangan dapat faedah apa-apa lain. Nampak tak? Dia halang macam-macam, dia akan halang bertahap-tahap. Sebab itu kita mohon Allah lindung kita daripada pengaruh syaitan ni, supaya Quran ni benar-benar menjadi nikmat untuk kita. Jangan jadi macam siapa? Yahudi. Sebab itu akhirnya last sekali juga kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Penutup dia kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita nak orang-orang yang betul-betul capai nikmat sebenar dengan petunjuk Allah. Bukan orang yang ghairil maghdubi alaihim. Dah ada nikmat Allah depan mata, tapi dikelincirkan oleh syaitan. Siapa? Yahudi, kan? Dan juga waladhdallin, orang-orang yang sesat. Nampak? Ada kaitan yang pertama tu. Baik. Jadi ini adalah beberapa perkara yang kita kena usahakan. Baik. Jadi hari ini kita bincang ayat yang ke berapa? Yang ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi orang yang Allah beri nikmat, kita dah bincang ada berapa? 4 golongan lah. Iaitu para nabi. Jadi cerita para nabi sangat banyaklah dalam Quran. Jadi kita dah ringkaskan sedikit masa yang lepas lah. Dan ini kita masuk as-siddiqin. Jadi as-siddiqin ni orang-orang yang benar, yang mana dia sendiri benar dan membenarkan apa yang kebenaran yang sampai pada dia. Itulah as-siddiqin. Contoh dalam surah 39. Siapa boleh dapat tangkap yang kita cakap tadi tu? Jadi itu dalam surah ni, orang yang Allah beri nikmat, dalam surah 4 ayat 69 lah. 4 ayat 69 ada 4 golongan lah, kan? Amay yuti'illah hawar rasul, kan? Kemudian apa ayat dia? Amay yuti'illah, siapa ingat ayat? Cuba baca sikit. Faulaika ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Nabi yang paling besar, was-siddiqin. Itu siapa? Dia tengok siddiqin ni maknanya orang itu dia dua benda. Siddiqin dua benda. Cuba tengok surah ini kita punya siddiqin. Siddiqin. Siddiqin ni maknanya siddiq daripada perkataan sadaqah, maknanya benar, jujur. Di sadaqah apa ni,
dia sentiasa berusaha dan jujur dan berterusan. Baik. Surah 39 ayat 33. Ini nama dia sadaqah. Kalau siddiq saja dia jujur satu hala je, dia baik. Boleh jadi orang ni jujur kan? Betul tak? Boleh jadi seorang itu jujur dari satu pihak, jadi dia itu baik jujur. Tetapi apabila datang sesuatu yang berlawanan dengan sesuatu yang ada dengan diri dia, ketika itu dia tidak benarkan pula kebenaran yang datang. Ada tak benda tu? Zaman Nabi ada tak? Ada tak zaman Nabi orang dia baik, tapi bila datang Quran dia tak terima? Ramai tak tokoh tu? Ramai juga. Yang disanjung oleh orang Arab, dia banyak tolong orang, dia sangat baik. Bahkan pakcik Nabi sendiri juga yang saat akhir kan, Allah kata innaka la tahdi man ahbabta. Dia memang baik, tapi apakan daya bila datang kebenaran yang dia tak nak terima juga. Sebab itu siddiq, dia lain. Siddiq ada syaddah. Sebab apa surah ni? 39 ayat 33. Apa ayat dia? Sekejap. Allazi wallazi jaa bis-siddiqi, iaitu siapakah orang siddiq ni? Orang yang datang kepadanya, datang dengan bawa kebenaran, dan wasaddaqa bih, wasaddaqa, dan dia membenarkan kebenaran datang. Dia membenarkan kebenaran yang datang kepadanya. Inilah orang-orang Allah sebut ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang benar. Apa cara dia benarkan? Jadi apa maksud jaa bis-siddiq? Siapa yang datang dengan bawa kebenaran? Nabi. Pertama Nabi lah. Nabi datang dengan bawa kebenaran, iaitu perintah-perintah Allah yang benar, iaitu al-haq. Okey. Dan membenarkan dengan apa? Nabi benarkan dengan apa? Bukti kita benarkan kebenaran yang datang? Jadi melaksanakan dengan segeralah apa yang datang itu. Sebab itu antaranya yang membenarkan apa yang Nabi bawa, yang paling dekat ni siddiqin. Nabi kita dah bincang sebelum. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar lah. Jadi kisah dia, cuba tengok macam mana bukti membenarkan kebenaran. Tengok Abu Bakar buat apa dalam surah Al-Insyiqaq. Kita tengok dalam Juz Amma. Surah Al-Fajr. Ya. Al-Fajr. Surah apa kan? Apa ayat dia? Okey, surah Al-Lail. Al-Lail.
Ayat 5, 6. Kita baca surah Al-Lail, surah nombor berapa? 91 kan? 92. Mula daripada ayat 5. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun seorang yang a'ta, dia memberikan dan dia kenapa menjaga diri dia daripada kerana takutkan Allah, azab Allah. Lalu dia pun sentiasa memberikan, menolong orang dan sebagainya. Ni wasaddaqa bil husna, dan dia telah membenarkan husna. Iaitu apa husna? Husna ni ada banyak terjemahan lah. Iaitu sebenarnya dia punya husna ni apa? Quran lah juga. Perintah-perintah Quran, iaitu tolong orang miskin dan sebagainya. Siapa yang bersegera bila datang perintah-perintah ni? Abu Bakar antaranya. Dia habiskan semua. Abu Bakar. Sehinggalah Abu Bakar ni boleh masuk mana-mana pintu pun. Kan Nabi pernah tanya, siapa hari ni dah ziarah orang sakit? Saya. Abu Bakar jawab. Siapa hari ni puasa? Siapa hari ni? Semua dia. Tak ada satu pun amalan ditinggal. Maknanya apa saja perintah Quran semua dibenarkan. Itu nama dia siddiqin. Kita berapa banyak lagi tak buat? Betul tak? Kita baca Quran banyak, malah kadang-kadang lebih banyak daripada Abu Bakar baca. Kan? Tapi Abu Bakar ni bukan tu. Dia sibuk dengan perintah Quran, dia nak buat. Kita banyak dapat maklumat, kan? Dan baca maklumat. Abu Bakar tak. Dia sekali baca maklumat, dia terus buat. Faham? Itu nama dia siddiqin. Boleh? Saya ringkas itulah siddiqin. So, itu para Nabi sama macam tu. Semua para Nabi pasti siddiqin. Tapi umat dia belum tentu. Antara yang siddiqin siapa? Yang mencapai tahu, tentulah Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, subhanallah. Yang itu, boleh faham mana siddiqin ni? Maknanya dia tak ada culas. Apa saja dia buat. Semua benda dia buat. Dalam sehari tu Nabi tanya, semua perintah kan, tak ada satu pun ditinggal. Abu Bakar, sahabat pun belum tentu capai lagi. Maknanya macam itu sekali hebatnya Abu Bakar ni. Itulah siddiqin yang dimuliakan, golongan yang mulia. Dan ada satu lagi golongan siddiqin perempuan, wanita yang dimuliakan oleh Allah dalam Quran, iaitu Sayyidatina Maryam. Allah sebutkan dalam surah mana? Surah Maryam. Surah Al-Ma'idah ayat 75. Surah Al-Ma'idah surah 5 75. Jumpa surah 5 ayat berapa? Muka surat 120 ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul
wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Cuba surah, muka surah apa? 120 tak tulis ya. Surah Maryam surah nombor 19. Surah Al-Maidah, surah Al-Maidah bukan surah Maryam. Surah Al-Maidah ayat 75. Jadi ini kita baca sampai ayat 7 pun boleh. Ni siapa? Abu Bakar. Ayat ni tafsiran ni memang tak ada lain. Ni cerita pasal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kalau ini Allah nyata kasih dalam Quran Siddiqah, ummuhu Siddiqah. Siapa? Iaitu Maryam, itu ibu kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah Siddiqah, perempuan yang Siddiqah. Ni. Ya, tidaklah Al-Masih ibnu Maryam itu melainkan dia adalah seorang rasul. Sebagaimana rasul-rasul yang pernah ada telah berlalu sebelumnya. Sama saja, tugasnya adalah menyampaikan kebenaran, bukan untuk dipuja, bahkan dia mengajak manusia menyembah Allah, tauhidkan Allah. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah perempuan yang siddiqah. Kenapa siddiqah? Dia menjaga maruah dia. Dia tak pernah membuka dia punya aurat dia. Sebab tu dia duduk kat mana? Dia duduk dalam mihrab, sampaikan Allah berikan dia apa? Rezeki dalam tu je. Punyalah dia nak jaga diri dia tu, seorang wanita, kan? Lalu apa? Kerana apa? Kerana benar-benar dia, kerana Allah dia jaga ni, Allah pun apa? Tak nak beratkan dia dengan tak apalah, tak payah keluar, aku bagi rezeki je kat dalam ni. Masya Allah, begitu sekali ya. Kan? Kadang-kadang kita ada alasan, betul tak? Kita nak cari rezeki kan, miskin sangat contohnya, akhirnya kita pun mendedahkan yang tak sepatutnya. Contoh, kan? Maka rezeki jadi luas ke sempit? Sebenarnya lah, logik kita makin luas rezeki kan, tak apalah terpaksa keluar darurat. Ni akhirnya banyak langgar batasan yang Allah perintah, contoh orang perempuan kan. Tapi tengok sebenarnya apa, kita ni fikir bukan macam yang Quran suruh fikir. Tengok orang-orang solehah ni, dia macam ni. Bukanlah bermakna tak perlu usaha, ni bukan. Tapi ni ketakwaan tu dengan jalan yang yakinlah bila kita ikut perintah Allah, kan, yang maha memberi rezeki itu pasti ya, dia tahu jalan yang dia tahu nak jaga. Kenapa kita ni dapat Maryam dapat rezeki? Sebab apa? Sebab dia utamakan perintah Allah, dia jaga. Itu juga perkara yang susah untuk kita tempuh hari ni lah, dengan ujian yang macam-macam ni, kan. Baik. Jadi Quran ni dia ajar kita cara fikir. Jadi ni satu, iaitu wanita yang dimuliakan Allah. Allah sebut sini ibunya adalah Siddiqah. Baik, seterusnya juga Allah nyatakan dalam surah At-Tahrim ayat 12 tentang Maryam juga. Surah At-Tahrim, surah nombor 66 ayat yang ke-12. Ni dinyatakan lagi nama dia. Surah 66 ayat terakhir. Nampak Allah nyatakan apa yang saya sebut tadi lah. Ahsanat farjah, ini maksud dia siddiq. Dia menjaga, seorang wanita yang menjaga diri dia. Cuba baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Ya. Jadi dan Maryam anak iaitu anak perempuan kepada Imran, iaitu keluarga Imran ni lah. Ini kisah Imran yang menjaga, memelihara kemaluannya, memelihara kemaluannya, diri dia. Fanafakhna fihi min ruhina, lalu kami meniupkan padanya, Allah beri hujan yang berat pada Maryam ini dengan Allah tiupkan roh dalamnya, iaitu walaupun dia jaga maruah dia, tapi apa? Ada anak pula. Kan? Ini ujian untuk dia. Wasaddaqas bi kalimatih, dan dia benarkan ujian ini. Dia benarkan ujian yang Allah berikan ini, Rabbiha wa kutubihi, dan kitab, dia tetap di atas iman dia walaupun dia kena fitnah lah. Mana dia nak bawa bukti yang dia memang tak berzina? Mana dia nak bawa bukti? Kalau kita agak-agak hari ni dia uji cerita macam mana? Oi, memang dia tak buat pun. Kan? Memang macam mana? Siapa dia punya hujah? Hanya Allah sajalah menjadi hujah dia. Bayangkan yang macam ni, nak jaga iman ni. Ya Allah, mana tanda Allah sayang dia? Dia jaga maruah dia, Allah uji dia, Allah beri seanak, sedangkan dia adalah perempuan yang paling mulia ketika mana dalam dunia ketika zaman dia perempuan yang paling mulia. Subhanallah. Tapi Allah uji dengan apa? Allah tiupkan roh dalam dia, ada anak. Macam mana dia nak bela diri dia keadaan tu? Tapi demikianlah, dia yakinnya, dia pergi juga ke kaum dia, ada kisah dia pergi juga ke kaum dia, memang macam mana dia nak balik ni? Dia balik juga, Allah kata macam mana dia doakan kepada Allah, Allah kata jangan cakap apa-apa, diam je. Balik diam, berserah je lah, aku lindung kamu. Dia yakin dengan Allah, dia balik kaum dia apa? Dia diam, akhirnya apa berlaku? Apa berlaku kisah Maryam ni? Siapa yang jawabkan dia? Siapa? Anak dia jawabkan dia. Ya Allah bagi satu mukjizat yang luar biasa yang kita tak boleh fikir, guna akal lah. Kenapa jadi macam ni? Kenapa begitu hebat sekali ni kisah ni? Sebab ni wanita ni, dia jaga perintah Allah. Dia tak takut siapa pun. Kan? Tapi kita hari ni kenapa tak berlaku benda-benda macam ni? Sebab banyak dos kita tak buat pun. Kan? Jauh sangat kita ni nak siddiqah maupun siddiqin, jauh. Dari lelaki maupun perempuan. Ya Allah, ini satu pengajaran juga kan. Ini siddiq. Jadi bila kita faham siddiqin ni agak-agak macam mana? Macam mustahil je lah pula kan. Ni. Jadi ada lagi dua golongan di bawah ni, syuhada dengan salihin. Jadi Allah nyatakan. Kemudian wa kanas minan qanitin. Allah nyatakan lagi, dan dia ni memang adalah orang yang sentiasa qanitin, berlama-lama taat dengan Tuhannya, tak pernah pisah dengan Tuhannya. Macam tu sekali maknanya seorang wanita yang Allah muliakan dalam Quran ini. Baik. Jadi ni sedikit contohlah yang saya boleh berikan tentang siddiqin. Dan banyak lagi ya. Antaranya Nabi Yusuf juga. Tapi kita ringkaskanlah. Terusnya kita masuk syuhada. Syuhada ini siddiqin. Yang kedua syuhada. Syuhada ni jamak kepada syahid. Syahidun satu, syuhadaun banyak. Apa makna syuhada atau syahid? Makna pertama saksi. Boleh tulis makna pertama saksi. Makna kedua penolong-penolong. Makna pertama saksi-saksi, kalau jamak saksi-saksi. Makna kedua penolong, penolong-penolong.
Jadi dua-dua makna ni makna yang sama je. Selalu kita sebut syuhada ni, syahid ni saksi lah, betul? Sedangkan makna yang kedua dia tu, dia dua-dua makna yang sama, penolong. Sebab tu dalam Quran ada makna dia, kalau kita nak terjemah sebenarnya tak sesuai, kadang-kadang kita sebut saksi-saksi, tapi lebih sesuai penolong-penolong. Kenapa saksi dan penolong tu benda yang sama? Kenapa saksi dan penolong boleh jadi benda yang sama? Sebab kalau kita pergi seseorang yang dituduh, kan, kemudian dia bawa pembantu dia, kan, sebagai proof yang dia tak buat benda tu, kan, itu nama dia untuk tolong dia yang benda ni dia tak buat. Okey, saya ada bukti. Apa dia? Ni, dia ni nampak, dia ni saksi saya. Tu bukankah dia penolong tak? Penolong tak? Dia bantu orang tu, betul tak? Itu juga, sebab tu saksi ni juga dekat dengan makna dia ansar, penolong. Sebab dia bantu untuk apa? Menyelamatkan diri. Dengan adanya ni membantu untuk menyelamatkan seorang. Faham? Okey. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 142 143 juzuk 2, awal juzuk 2. Muka surat berapa? 22 tak? Dua 143. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Saya bacakan dulu ya. Saya bacakan terus, tengok, perhatikan terjemahan lah. Okey, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ummatan wasatan. Demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan, iaitu yang berada di atas jalan yang lurus, seimbang, tidak berlebih-lebihan, tidak lalai. Baik, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi apa? Saksi-saksi ke atas manusia. Saksi apa? Jadi dua makna. Supaya kamu jadi apa? Penolong-penolong ke atas manusia. Sama. Betul, bukan? Umat Islam ni adalah, kita ni adalah penolong penyelamat manusia. Orang yang buat syirik kepada Allah, siapa yang boleh tolong dia? Umat Islam lah. Kita bagi tahu dia kebenaran. Bukan sekadar menyaksikan dia je, saksi tengok je, tak. Faham? Dan dia ada kaitan dengan akhirat, ada kaitan. Sebab apa? Dua ni tak boleh dipisahkan. Tak boleh kita kata saksi hanyalah saksi, penolong hanyalah penolong. Tak. Saksi dan penolong ada benda yang sama-sama. Sebab apa? Supaya kamu menjadi penolong-penolong manusia ini. Dan wa yakunar rasulu alaikum syahidan, dan Rasul akan menjadi apa? Saksi ke atas kamu, ataupun penolong jugalah, sama. Jadi di sini sebagaimana Allah sebut di sini, menunjukkan apa? Perintah kita ni untuk beramal lah. Jangan tengok siapa-siapa, amal terus, jangan banyak beralasan. Surah 9 ayat 105. Kenapa manusia tu dia tak nak beramal dan dia beralasan kadang-kadang, walaupun dia tahu benda baik, benda betul. Antara penghalang ni sebab apa? Dia jadi banyak alasan sebab dia tak yakin ada yang tengok dia. Dia tak yakin pahala dia sedang dapat, betul tak? Sebab tu akhirnya manusia boleh tak apa punca seseorang tu tak boleh istiqamah. Seorang tu dia menyebabkan tiba-tiba dia dah buat elok dah ni, tiba-tiba je saat akhir jalan dia tinggalkan. Sebab apa? Dia tak yakin yang Allah sedang memerhatikan dia. Makhluk-makhluk sedang memerhatikan dia yang baik ni. Dan ayat ni surah 9 ayat 105, Allah perintahkan kita untuk tengok.
A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qul i'malu. Kul, wahai Muhammad, bagi tahu pada umatmu ini, i'malu, buat kerja kamu terus, buat. Jangan kadang-kadang kita ni buat kerja sebab apa? Nak orang tengok. Itu punca juga orang tu tak buat amal. Bila ada orang baru dia rajin kan, bila tak ada je, oh tak siapa perhati, bila tak dapat perhatian, dia mula malas. Betul tak? Cuba kita bayangkan Nabi, ada tak Nabi yang tak dapat perhatian? Nabi Nuh berapa tahun dia mengajar? Berapa tahun dia dakwah? 950 tahun. Ada dalam Quran. Ayat berapa? Ada tak ayat dia? 950 tahun. Nabi Nuh. Simpan ayat ni sekejap. Tengok surah Al-Ankabut ayat 14. Al-Ankabut ayat 14. Nanti kita buka balik surah 29-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Pastikan. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Allah bersumpah. Laqad ni maknanya wallahi laqad. Wallahi laqad sebenarnya. Demi Allah, benar-benar kami telah utuskan Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim, dia tinggal bersama mereka alfasanah, 1000 tahun. Jadi dia hidup ni selama dengan kaum ni 1000 tahun. Kemudian illa khamsina aman. Apa dia? 950 tahun. Illa khamsina aman, kecuali 50 tahun. Maknanya apa? Ni kalau dalam terjemahan dia dah siap kira. Allah suruh kita kira. Kenapa suruh kita kira? Ayat ni dia sambung ya. Sikit lagi ya. Dalam ayat ni sebut fala bisafihim alfasanah, dan mereka hidup bersama mereka 1000 tahun. So kita tengok 1000 tahun, kita kejut tak? 1000 tahun. Satu kan. Tapi Allah pun tolak kecuali 50 tahun. Maknanya apa? Fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Lalu taufan menimpa mereka, iaitu banjir besar menimpa mereka dalam keadaan mereka itu zalim. Setelah berapa? Jadi 50 tahun, 950 tahun tu dia dakwah. Baki lagi tu kira tolak dakwah dia lah. Faham? Bayangkan 950 tahun macam saya lah kini. Saya dah mengajar kan? Agak-agak berapa tahun dah kita mengajar ni? Contoh, ramai ni kan. Bayangkan kita mengajar 950 tahun. Tak payahlah mengajar 200 tahun, 2 orang je ikut. Agak-agak nak kelas tu nak diteruskan atau kelas dibatalkan? Ajar tadabbur Quran ke ajar kan? Tak ada orang datang, seorang yang datang selama 100 tahun. Agak-agak sampai tak 100 tahun. Nak tukar 10 hari kelas batal. Jadi macam mana? Mampu tahan tak 5 hari? Kekalkan kelas tu walaupun tak ada orang. Siapa yakin? Siapa sedang melihat? Allah, orang beriman semua sedang melihat ni, nanti akan ada datang ni. Yakin tak tu? Beza tak kita punya yakin ni? Kan? Putus asa sekejap je. Nampak tak? Tu beza. Ni dia. Orang yang macam ni. Jadi bayangkan macam mana hidup Nabi Nuh ni. Dia bertahan 950 tahun. Berapa pengikut dia? Paling sikit berapa? Paling sikit 12. Tak apalah, kita ambil yang paling banyak lah. Sikit sangat pula kan. Macam mustahil je. Paling banyak berapa? Paling banyak dalam riwayat. Siapa tahu? Berapa je? Ya, 80 ke 90 je. Tak sampai 100. Ya Allah, 950 tahun. Punya maknanya macam mana iman Nabi Nuh ni? Hebat tak? Ya Allah, hebat kan? Kita tak baru berapa hari nampaknya kerja kita sebenarnya bukan untuk siapa? Bukan tak yakin pun dengan Allah sebenarnya. Kita nak perhatian manusia je. Ini masalahnya. Betul?
Jadi itulah dia beza orang yang berdakwah yang betul-betul ni. Ini syuhada. Nampak? Dia betul-betul. Ni tahap dia. Dia tak peduli siapa pun. Dia tak takut apa pun. Dia buat sebab apa? Dia yakin siapa yang lihat? Allah menyaksikan, Maha menyaksikan. Sebab tu Allah kata dalam surah 95 ni, 9 ayat 105. Kita apa sepatutnya kita buat ni? Kita buat kerja terus. Wa qul i'malu, kamu beramallah, buatlah kerja-kerja kamu. Buat terus kerja. Jangan banyak cakap, banyak alasan kan. Jadi fasayarallahu amalakum kan. Lalu nanti Allah akan pasti Allah melihat, Allah sedang melihat amalan kamu. Bahkan apa? Para rasul dan orang-orang yang beriman, dia pasti akan, siapa yang beriman dia akan nampak benda ni. Jadi bersabar dan terus buat. Itu perintah Allah. Di sinilah maksudnya saksi tu yang saya nak kaitkan, iaitu kita tolong Allah tanpa ada alasan lah, dengan yakinnya Allah ini sedang menyaksikan apa yang kita buat. Dan segala yang kita buat ni pasti akan di apa dia? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebab itu dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke surah Al-Kahfi ayat 28. Al-Kahfi 18:28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Saya baca terus. Bersabarlah engkau akan diri engkau bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum. Mereka mengajak manusia kepada Tuhan mereka siang dan malam. Bil ghadati wal 'ashyi, semata-mata apa? Yuriduna wajhah. Jadi di sini kalau tengok asbab ayat ini, asbab nuzul dia apa? Nabi ni ketika mana, siapa yang bersama dengan Nabi? Orang-orang yang tak punya apa-apa kan, orang-orang miskin, orang-orang yang hamba-hamba. Jadi ketika ini itu manusia ni macam tu, dia akan pandang kan, dia rasa logika dia macam kurangnya, macam tak berapa, orang kata stabil lah, macam tak berapa sedap lah. Sebab ni golongan ni macam mana nak kuat ni, itu pada pandangan manusia. Tapi Allah kata apa? Sabar. Itulah sebenarnya, itulah orang yang beriman ni. Jangan lihat pada zahir, tapi lihat pada hati yang benar-benar, iaitu dalaman jiwa. Biar mereka ni beriman dalam keadaan susah pun mampu beriman, daripada apa? Orang munafik yang datang kepada Nabi kan, beriman kerana lain, bukan kerana benar-benar kepada Allah ni. Jadi wala ta'alu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah engkau memalingkan pandangan engkau daripada mereka kerana apa? Melihat pada orang yang lain yang lebih hebat, iaitu pemuka-pemuka Quraisy yang ada potensi ni. Untuk kalau dapat lah kan, dapat tambat hati mereka ni, dakwah mungkin lebih cepat ni. Itu kadang-kadang manusia ni dia cepat begitu. Sedangkan Allah tahu, Allah yang telah buka jalan, Allah rancang, Allah Maha merancang. Baik. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Janganlah engkau mentaati, mengikuti orang yang lalai hatinya. Nampak Allah fokus pada apa?
hati ya. Daripada peringatan kami dan mengikut hawa nafsunya dan segala urusannya itu melampaui batas. Baik. Jadi demikianlah dakwah ni. Yang mana kita bincang tentang syuhada ni, saya tak masuk tentang apa. Kita ingat orang mati syahid lah. Jadi yang bila capai makam ini, barulah dapat apa? Barulah mampu, barulah berani. Inilah sebenarnya cuba tengok dalam surah 3 yang terakhir ya, kita tengok ayat ni, surah 3 ayat 142. Ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah kamu nyangka kamu dapat masuk syurga sedangkan belum lagi benar-benar Allah menzahirkan siapakah orang-orang yang benar-benar jahadu minkum, telah berkorban daripada kalangan kamu. Surah 3142 tu. 3142. Wa ya'lamannas sabirin, dan benar-benar Allah menzahirkan siapakah orang-orang yang benar-benar boleh bersabar. Baik. Jadi ada satu hadis tentang ahli orang yang masuk syurga ni, iaitu yang syahid kan. Lalu Allah bertanya pada dia, apa yang kamu nak? Nak apa lagi? Lalu dia tak jawab. Allah tanya lagi, nak apa lagi? Dia tak jawab lagi. Allah tanya nak apa? Akhirnya jawab apa? Aku nak, kalau boleh apa, kembalikan aku ke medan perang tu. Aku nak berperang, lepas tu nak mati lagi, lepas tu nak kembali lagi nak perang, lepas tu nak mati lagi. Begitulah seronoknya mereka. Kenapa mereka merasa rupanya apa yang mereka buat ni sikit je selama ni, kecil je bendanya. Sebab apa? Allah nak bagi yang lebih. Yang apa yang mereka dapat daripada hasil yang mereka korbankan itu jauh lebih besar. Demikianlah orang-orang yang mati syahid ini. Ada ayat yang lain lagi, banyak lagi ayat tentang mereka ini. Allah beri rezeki ya. Allah beri rezeki. Jadi itu sedikit tentang orang-orang yang syuhada ni dimasukkan, iaitu yang berkorban pada jalan Allah ini dengan keyakinan yang sebenar-benarnya lah. Dengan keyakinan yang sebenar-benarnya. Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini. Saya sambung lagi pada yang terakhir, InsyaAllah. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min du'a'in la yusma'. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.